عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lagi bersama lagi dalam daurah kita kali ini. Kita dalam sesi yang kedua, di mana kita akan sambung lagi perbahasan daripada sifat kalam. Dia agak perbahasan terpanjang sedikit. Jadi lepas sifat kalam ni dia tak ada payah lah. Sifat maknawiyah tu dia tidak terlalu rumit seperti sifat kalam. Baik. Dan kita akan sambung lagi, iaitu pada surah 4 lagi. Adapun dalil akal, termasuk itu Jadi dalil nakli kita dah mulai. Dalil nakli, dalil yang kita ambil daripada sumber Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Itu dipanggil dalil naqli. Adapun dalil akal, atau dalil akal itu dalil akli ya? Dalil akli ni dalil yang diambil daripada sumber, daripada akal. Akal kita. Mana tandanya? Adapun dalil akal, tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama' dan basar dan kalam itu, dapat dihimpunkan sekali. Sebab apa kita tanya itu? Sebab kalau kita tengok tuan-tuan dulu, sifat sama' dengan basar ada tak dinyatakan dengan dalil akli? Ada tak? Tak ada sama. Dia datangkan dengan dalil nakli. Tengok dulu. Kalau dulu tu firman Allah Ta'ala, innallaha basirun bil ibad. Itu dalil apa? Dalil nakli. Itu bagi sifat basar. Kalau sifat sama, innallaha sami'un basir. Dalil nakli ada tak ada? Tak ada. Sebab tu dia nyatakan kat sini. Dia nyati di kampus sekali, dia campur sekali dekat sini. Dia campur dekat sini sekali, tengok. Adapun tanda, adapun dalil akli, tanda bersifat, tanda ni punya alamat punya percaman pun kita panggil. Mana dalil? Tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama' ini, dengan sifat sama'. Satu. Dan basar dan sifat basar, dan kalam dan sifat kalam itu kerana jika tiada ia bersifat dengan mendengar. Mendengar itu maksudnya apa?
Mendengar dengan makna apa? Pendengar. Atau kata terjemah itu. Sebab dia bersifat dengan mendengar, dia bersifat dengan pendengar. Kalau mendengar tu takluk dia. Bila ada sifat mendengar, Allah Ta'ala mendengar, tu takluk dia. Adapun diri sifat sama yang ada di zat Allah Ta'ala tu, kita tak terjemah mendengar, kita terjemah pendengar. Kalau sifat basar, kita terjemah pelihat. Kita belajar 2 minggu lepas. Tengok. Kerana jika tiada ia Allah Ta'ala tu bersifat dengan mendengar, yakni sifat pendengar, dan melihat ini dan pelihat, dan berkata-kata itu ini dan perkata, sifat perkata. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu dia tak bersifat dengan sifat apa? Sifat pendengar dan sifat melihat dan sifat perkata tu, kata dia, nescaya bersifat ia Allah dengan lawannya, dengan lawan daripada 3 perkara yang tersebut tadi. Apa? Kalau kita kata Allah Ta'ala tu dia tidak ada sifat sama, maka dia akan secara automatik dia akan bersifat dengan apa? Dengan tuli. Nampak tak? Apa dengar? Kalau disebab pelihat, kalau kita kata Tuhan tu dia tak bersifat dengan pelihat, maka dia akan bersifat dengan sifat buta. 2 lah. Kalau kita kata Tuhan itu dia tidak bersifat dengan sifat kalam, maka fahamnya apa? Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat keluh, bisu. Tu dia. Dia faham di situ lah. Bila tak ada sifat ni, sifat tu lah. Dia tak ada sifat lain lah. Dia tak ada sifat menengahi. Bukan kata Tuhan kalau dia tak bersifat dengan sifat sama, dia tu bersifat dengan keluh pun tak, lihat pun tak. Orang tak cakap begitu. Tak dekat begitu dia salah satu. Nampak macam kita lah, ya tidak. Itu je. Contoh Ustaz buka bawah sini kan. Saya kata tidak. Kita faham tidak maksudnya faham dia tak buka sini. Bukan kata Ustaz buka sini lah. Nak kata buka pun tak buka pun tak. Mesti kata Ustaz ni pening ni. Dia tak jawab gitu tak ada jawapan gitu Dia ada orang pelik itu dia fikir gitu, dia fikir sampai macam tu. Dia nak duduk tengah-tengah, tak jadi. Ini tak boleh jadi macam tu. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala tu dia tak bersifat, tapi jikalau ini fardu takdir, andaian, bukan berlaku sungguh. Bukan kita kata Tuhan tu dia tak bersifat dengan sifat pendengar, tidak. Tapi dia buat fardu takdir, apa? Buat andaian. Andaian ni apa sebab ulama buat gitu? Kerana nak bagi kita faham. Contoh kita kata, kalau Tuhan tu tak bersifat dengan sifat pendengar, adakah Tuhan tu tak bersifat dengan sifat pendengar? Tidak. Tapi kenapa dia buat kata kalau? Itu nak memberi andaian sahaja, nak bagi kita faham. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan pendengar, maka dia bersifat dengan sifat tuli. Tu faham di situ. Tapi tuli ke tak? Dia tak tuli. Tapi kita faham andai takdir saja. Kalau bahasa Arab dalam ilmu tauhid dengan fardu takdir. Fardu takdir maksudnya andaian, tapi tak berlaku pun. Bukan kata Tuhan tu tak ada sifat pendengar, tidak. Dia nak bagi kita faham. Kalau Tuhan tu tak ada sifat pendengar, maka dia jadi tuli. Itu maksudnya gitu. Faham maksud gitu. Baik. Habis itu itu depan. Nescaya bersifat ia dengan lawannya. Apa lawannya? Iaitu lawan daripada 3 tadi tu, tuli. Tuli tu lawan bagi sifat apa? Pendengar. Dan buta lawan bagi sifat apa? Pelihat. Dan keluh tu lawan bagi sifat perkata. Baik, habis. Mari tak ada payah. Yang pembahasan yang payah tu kita dah urai tadi, sesi pertama tu. Khantuk kalam tadi. Dan jika bersifat ia Allah Ta'ala, ni dalil kedua. Baik, kalau kita kata Tuhan tu dia tak bersifat dengan
sifat pelihat, sifat pendengar, sifat berkata. Nak jadi macam mana? Yang pertama tadi, dia akan jadi lawannya, dia akan sifat apa? Tuli, bisu, keluh kan? Ni yang kedua pula. Dan jika bersifat ya Allah, ni dalil yang kedua, dalil akli yang kedua. Ni dalil akli yang kedua. Dia tak tulis itu, tapi kena faham kat situ. Dan jika bersifat ya Allah dengan lawannya, jadi dengan lawan daripada tiga sifat tadi tu, iaitu dia lawan dengan apa? Sifat keluh, sifat tuli, sifat buta tu. Nescaya kekurangan ya Allah. Jadi dia jadi sifat kekurangan pula. Dia jadi sifat kekurangan. Kata setengahnya, kekurangan itu dengan mana? Dia jadi penyakit pula. Penyakit macam mana? Maksudnya dia jadi, bila dia dah buta, seolah ada penyakit kat situ, ada kekurangan kat situ. Ada kekurangan dekat situ. Tengok. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Apa maksud mustahil di sini? Mustahil apa sini tuan-tuan? Mustahil apa ni? Adat ke syarak atau apa ni? Mustahil pada apa ni? Pada akal. Mustahil pada akal. Jangan kita sebut mustahil pada lain. Mustahil pada syarak tak ada. Sebab kita nak kenal Tuhan dengan hukum akal, bukan dengan hukum syarak. Kita kenal sifat Tuhan dengan hukum akal. Ada pun tuntutan ke atas kita dikatakan hukum syarak, itu wajib syarak. Kita disuruh belajar menuntut, belajar sifat 20. Tuntutan ke atas kita itu sebagai hukum syarak, itu wajib dari syarak. Ada pun mengenal Tuhan, itu bukan hukum syarak, itu hukum akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Apa maksud wajib pada akal? Akal kita tak boleh terima nak kata benda tu tak ada, mesti kena ada. Itu wajib pada akal. Di sini dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala tu ada sifat kekurangan di atas Allah Ta'ala, maka dikatakan mustahil. Mustahil di sini mustahil pada akal. Apa maksud mustahil pada akal? Akal kita tak terima kata kekurangan itu ada pada Allah, tak boleh terima. Kalau ada juga, itu perkara yang mustahil. Maksudnya ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Itu takrif bagi sifat mustahil. Itu baik. Maka apa tu? Ini tak jelas kita ni. Cuba baca. Maka tetaplah. Oh, tetaplah. Okey, dia tak ada. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu mendengar. Tulis. Ini mendengar dengan sifat pendengar. Mendengar dengan sifat pendengar. Satu. Dan melihat. Ini melihat dengan sifat pelihat. Pelihat tu dikatakan sifat basar. Kalau mendengar dengan sifat sama'. Diri kena pada ismi, kena pada diri. Pada bila sebut kata perkuasa, kena pada diri sifat, bukan kena pada diri perbuatan. Kalau berkuasa itu perbuatan. Macam kita lah, perjalan dengan berjalan sama ke tak? Dah. Perjalan itu kena pada diri orang, berjalan itu kena pada diri perbuatan. Tu nampak? Masa lain kita pun terdapat beza, nampak tak? Nak pergi faham itu. Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa itu kita faham, taklukannya, kita panggil takluknya, kerjanya, berkuasa. Berkuasa dengan sifat apa? Dengan sifat perkuasa. Nampak tak terjemah itu, dengan sifat perkuasa. Itu dia. Habis itu, habis dah sifat dalam. Habis sifat dalam. Qala al-musannif rahimahullah.
dan kaunuhu qadiran. Tengok. Jadi kaunuhu qadiran ni dia panggil sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran sampai sifat kaunuhu mutakalliman, dia panggil sifat maknawiyah. Apa maksud sifat maknawiyah? Akan datang dia bahas juga. Tapi kita cerita lah sambil-sambil akan datang tu, sesi yang akan datang tu kita bahas juga. Sifat maknawiyah, sifat yang berlaziman bagi sifat ma'ani, sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Lagi semurai, apa maksud melazimi? Sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Tengok. Jadi bila sebut sifat kaunu qadiran, sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Apa maksud sifat yang melazimi? Bila ada sifat ma'ani, maka terbitlah sifat maknawiyah. Contoh, kita nak tengok. Kita contoh, tadi satu contoh. Kita kata kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Kelakuan, keadaan. Kenapa kita kata kelakuan Allah Ta'ala berkuasa? Sebab kita faham daripada sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat kudrah, sifat kudrat. Apa sifat kudrat? Berkuasa. Bila Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, lazim daripada sifat kuasa apa? Allah Ta'ala keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Itu dia berlaziman. Ni tengok contoh contoh makhluk ni. Tak saya jawab. Tengok contoh, tak bagi nampak benda berlaziman. Bila kita kata kita makan nasi, apa perkara yang berlaziman bagi nasi? Kenyang. Bila makan dia jadi kenyang. Nampak tak? Benda berlaziman. Benda berlaziman kita benda kemestian. Kita kata berlaziman kemestian. Bila kita kata kita minum air, hilang dah, lazim daripada kita minum air itu hilang dah dahaga. Tapi tak mesti juga kadang minum air tak hilang dahaga. Tapi kita kata ada adat lah tu adat. Tapi kata benda berlaziman. Berlaziman orang Melayu itu macam mana? Bila ada nasi, dia kena adalah lauk. Bukan makan nasi saja. Bila ada nasi, bila ada lauk, bila dia kena ada nasi tu, maka dia ada air. Dah habis-habis makan, nak minum air. Itu makna, itu nisbah Melayu kita. Nisbah pula orang Kelantan. Saya bukan kata orang Kelantan, rumah saya orang Kelantan. Contoh, bila nak makan nasi, berlaziman kena ada tak ada orang Kelantan, budu. Tapi budu suruh tu budu tereh. Ketereh tu sana ketereh dah dah. Tereh apa? Ketereh tempat kat tereh tu. Jadi budu warna cat merah. Cat tereh sampai dekat petani pun ada juga budu cat tereh. Contoh ni nak bagi nampak berlaziman. Cerita berlaziman tu je. Pergi kat ni Kedah pula dah. Pergi kat Kedah utara. Dia makan nasi, tak boleh makan nasi saja dengan lauk. Dia kena ada belacan sikit, sambal belacan. Sambal belacan. Dia ada. Itu berlaziman. Berlaziman kan? Ini kemestian bagi orang utara. Kemestian bagi orang apa? Orang Pantai Timur. Budu tadi tu. Budu tadi. Ada juga tak makan budu. Macam rumah saya, dia tak makan budu mula lagi dah. Tak tahu Kelantan mana tu, tak tahu dah. Tak tahu, tak mampu Kelantan ke pun tak tahu. Pelik bin ajaib. Budu ada 3-4 botol ada. Tapi tak pernah makan. Jamu kat orang ada. Orang KL nak makan budu. Adik saya
Adik saya orang hilang, kita doakan adik kita makan wudu. Sebab apa? Sebab berlazimah bagi dia, lepas tu nak wudu. Datang rumah abang mesti nak akan wudu. Tapi kakak ipar tak akan wudu. Orang tadi tak akan wudu, contoh tapi berlazimah begitu nak cerita Baik, lepas tu kita kata sifat kudrat. Bila Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, maka keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Sebab kita terjemah keadaan apa? Kelakuan. Satu sifat maknanya ini sifat hal maknawiyah. Tengok. Tapi tak mau bahas ini akan datang dia bahas sifat hal maknawiyah ni tuan-tuan. Ini satu lagi. Bila sebut sifat maknawiyah, sifat yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Tulis itu. Sifat maknawiyah, sifat yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Saya ingin bagi contoh Saya bagi contoh tulis dulu. Sifat tu dia menengahi di antara ada dengan tak ada. Duduk tengah-tengah. Macam mana Ustaz? Kita tengok. Baik. Kenapa kita kata menengahi di antara ada dengan tak ada? Pada iaitu Syekh Wal Ismail Al-Fatani, dia kata sifat manawiyah tu menengahi di antara ada dengan tak ada. Sebab apa? Contoh, tadi satu hari kita nak buat layar-layar. Contoh jadi nak buat layar-layar tu dia kena ada 3 perkara. Dia kena ada bulu, dia kena ada kertas, dia kena ada gam. Tu. Pandai buat layar asal boleh sebut contoh maka gam itu dikatakan menengahi di antara bulu dengan kertas. Nak kata tak ada langsung, tak juga. Nak kata ada langsung, tak juga. Tengok kita gam. Contoh kita kata bulu ni gam ni. Maka nak kata gam tu tak ada langsung, tak juga, dia melekat. Nak kata ada betul-betul nampak gam melekat, tak juga. Contoh kita menengahi di antara ada dan tak ada, dia beri gam tu. Maka sifat manawiyah, fungsi dia apa? Nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Tulis itu. Sifat ma'nawiyah, fungsi dia nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Sekali saya nak urai, tengok. Dia ingat sedap sangat, payah juga nak urai sifat ma'nawiyah. Tengok macam mana kita kata kita. Baik, tengok. Kita kata sifat kudrat, kaunuhu qadiran. Baik, kan kita maklum sifat kudrat, sifat ma'ani itu keadaan, sifat berkuasa yang ada di zat Allah. Baik, nak melekatkan sifat ma'ani apa? Sifat kudrat di zat Allah Ta'ala tu, kata ulama dia ada satu lagi sifat, dia panggil sifat maknawiyah. Di celah-celah tu nak melekatkan. Bukan terlekat semua, kita nampak melengkap semua, bukan itu. Faham tak? Faham? Seolah-olah kata nak ada sifat ma'ani tadi tu mesti dia ada di zat Allah. Keadaan Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa dengan sifat berkuasa tadi, dia melekat di zat tadi tu, kita panggil sifat maknawiyah. Kita panggil sifat maknawiyah. Tak apa lagi? Bagi contoh lagi. Kita kata sifat kalam. Baik, sifat kalam itu kita terjemah apa? Sifat berkata. Baik, berkata Baik, maka sifat berkata yang ada di zat Allah, seolah-olah nak melekatkan, tapi bukan lekat sungguh. Macam tadi kita katalah, antara apa? Antara gam, antara buluh dengan kertas tadi. Gam tadi seolah-olah nak melekat, tapi nampak gam tu tak nampak. Gam tak nampak, dia mengenai tengah-tengah. Sifat maknawiyah, dia nak melekat seolah-olah. Kita seolah-olah, bukan lekat sungguh. Seolah-olah nak melekatkan sifat ma'ani itu di zat Allah. Apa melekatkan? Kita kata gini, sifat kalam itu sifat perkata. Bila sifat perkata, bila Allah Ta'ala ada sifat perkata, apa dia? Keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Maka kelakuan, keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan sifat apa? Sifat perkata. Allah Ta'ala berkata
kata dengan sifat perkata. Jadi di antara sifat ma'nawiyah tu dia menengahi di antara dia nak melekatkan sifat ma'ni di zat Allah. Tu akan datang dia bahas juga. Jika pahit kita bahas. Dia ada depan tu ada. Depan tu ada. Tapi kita ulang sekali lalu lah. Tak boleh nampak sifat ma'nawiyah tu. Dia rasa ma'nawiyah tu daripada makna. Makna tu lah, ma'ni tu. Tapi dia tambah ya tak. Jadi dipanggil apa? Dia panggil ya tu ya masdariyah. Keadaan Allah Ta'ala bersifat, keadaan Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa. Kita terjemah itu kan. Bukan terjemah keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Jangan terjemah itu, terjemah habis. Keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa dengan sifat berkuasa. Satu. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat berkehendak. Tu tunggu sana dia terima itu. Nak bagi nampak. Nak bagi nampak. Sebab sifat ma'ni itu ada di kat zat. Sifat ma'ni itu ada di zat Allah. Maka di celah-celah tu nak melekatkan sifat ma'ni dengan zat tu dipanggil perkara yang berlaziman. Dia panggil apa? Dia panggil sifat ma'nawiyah. Dia panggil sifat ma'nawiyah. Itu dia. Baik, tengok. Dan kaunuhu qadiran, artinya keadaannya Allah yang kuasa melazimi ia akan kudrat. Nampak kata melazimi, nampak tak? Bahasa Melayu kita melazimi terjemah apa? Kemestian, boleh juga. Ibaratnya gini lah. Bila kita tu dah ada pekerjaan, contoh di sebuah makhluk, kita bekerja, awak kerja apa? Saya kerja engineer. Boleh duduk saja kat rumah ke? Tak boleh. Apa kemestian bagi dia? Bila dia kerja engineer, maka kelaziman bagi tu dia kena kerja. Dia tak boleh duduk saja, tak boleh. Dia kena kerja. Contoh, nampak? Contoh lagi, dikatakan, contoh, saya ni ustaz, orang yang pencin. Tapi pencin kena ingat, pencin bukan pencin duduk saja. Berlaziman bagi orang yang pencin itu, dia kena keadaan orang yang pencin itu mesti belajar. Contoh kita buat itu. Nama orang marah kat saya. Kita beri contoh. Tapi aku duduk meja tak ngaji, salah pun. Bukan gitu. Contoh, berlaziman kemestian. Nampak tak? Kemestian. Betul. Dari segi hukum syarak betul. Kena belajar. Tiba-tiba dengar tu, aku tak ngaji, ustaz kata aku ni. Bukan contoh, nak nampak contoh berlaziman tu. Melazimi tu. Kemestian lagi. Nak nampak contoh tu je. Ustaz sambil contoh sambil duk kata kat orang. Padahal contoh tu tak ada kena, sama ada orang hidup mati tak ada kena-kena pun. Tak kau faham lain. Baik tengok. Keadaannya, tu kembali pada Allah. Keadaannya Allah itu yang kuasa, yang berkuasa, tambah sikit, yang berkuasa dengan sifat berkuasa. Kemudian yang kuasa tadi itu melazimi ia, kemestian ia, melazimi ia, keadaan yang kuasa tadi itu akan kudrat apa? Akan sifat kudrat, iaitu sifat berkata. Jadi gini, bila Tuhan tu ada sifat berkatalah berkuasa, bila Tuhan tu ada sifat berkuasa, maka berlaziman Allah Ta'ala tu, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa. Nampak tak? Ibaratnya kita gini, contoh makhluk ni, contoh, apabila kita ada tangan, bila sebut tangan, maka berlaziman kita ada tangan tadi, kita boleh, keadaan kita tu bekerja boleh.
Tangan bergerak boleh? Bergerak tak bergerak. Apabila kita sebut ada tangan, sifat tangan, kita ada tangan, betul tak? Maka apa kita faham? Keadaan tangan itu bergerak. Dia kata keadaan tangan itu bergerak. Maka dia panggil melazimi, kemestian lah. Tak ada tangan duduk diam, tak mesti bergerak ada. Ataupun kita kata kemestian tangan itu boleh bergerak dan boleh diam. Itu boleh juga. Contoh boleh nampak kemestian. Bila ada tangan, kemestian apa? Bila ada tangan, kemestiannya tu tangan itu boleh bergerak dan boleh diam. Dua tu je, tak ada lain lah. Bukan kata tangan tu boleh diam pun tak apa, tak nak diam pun tak apa. Tak cakap gitu, pelik tu. Habis tak diam, tak gerak nak jadi apa? Nak masuk sifat apa dah? Tak ada dah. Baik, tengok lagi. Tu maksudnya kata keadaannya Allah yang kuasa, yakni yang berkuasa dengan sifat berkuasa, melazimi ia keadaan tadi tu akan kudrat, melazimi akan sifat kudrat. Tulis situ. Jadi akan sifat berkuasa. Itu sifat kudrat tu. Tengok. Datuk. Mustahil yang lemah. Apa maksud yang lemah? Tulis. Mustahil keadaannya Allah itu yang lemah. Tambah sikit tu. Dia tak cukup. Mustahil keadaannya Allah itu yang lemah. Tengok. Mustahil keadaannya Allah itu yang lemah. Itu yang pertama, hadis. Jadi kita kata mustahillah keadaan Allah Ta'ala itu yang lemah. Keadaan yang lemah tu dikatakan mustahil apa? Kita kata Tuhan tu dia keadaan itu dia jadi lemah. Keadaan dia melazimi dia jadi lemah tu kita kata perkara yang mustahil. Mustahil apa itu tuan-tuan? Mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Hanya wajib yang kuasa selama-lamanya. Ini hanya yang wajib keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa. Tambah sikit. Hanya wajib ni, hanya yang wajib ataupun hanya wajib keadaan Allah itu yang kuasa dengan sifat berkuasa. Tambah sikit. Hanya wajib keadaan yang kuasa dengan sifat berkuasa itu selama-lamanya. Tulis itu. Jadi ayat pendek-pendek dia tu. Takut kata ni hanya wajib yang kuasa sama apa? Bukan kata kuasa tu dah. Keadaan yang kuasa dengan sifat berkuasa tu yang katakan selama-lama tu, yang ada di zat Allah tu. Itu yang kata selama-lama tu. Itu maksud dia. Baik, habis. Dan kaunuhu muridan. Murid. Atau kita panggil murid. Murid ni apa? Orang yang berkehendak. Kan kalau sekolah rendah dia murid-murid tu ambil mana? Sebenarnya murid-murid tu ambil kata bahasa Arab. Murid. Sebab apa? Sebab dia memang berkehendak nak belajar. Murid-murid orang yang berkehendak. Tapi orang kita lain je dia guna murid-murid tu untuk secondary school lah, untuk sekolah rendah. Untuk sekolah rendah. Baik. Ini kita kena habiskan juga. Dan kaunuhu muridan, artinya keadaan Allah yang berkehendak. Berkehendak tu dengan sifat berkehendak.
melazimi ia akan iradah. Ini kemestian ia tu akan sifat iradah. Apa sifat iradah? Sifat berkehendak. Dia kena biasa terjemah itu tuan-tuan. Sebab kalau ada sifat ma'ani di zat Allah tu, kita terjemah per. Macam kita lah. Orang berlari kita panggil pelari, orang berjalan panggil berjalan, orang makan kita panggil pemakan. Tapi tak panggil pemakan kan, kita panggil orang yang sedang makan. Sebab lah. Tapi kalau ikut bahasa lain gitu, pemakan, peminum. Sebab lah. Tapi orang kita kalau peminum lain, orang minum arak. Betul kan? Peminum. Jadi peminum ni pelik. Dah aku guna sifat kata peminum tu. Nanti orang minum air bukan kata pemabuk. Apa dapat tak? Bila sebut apa tu, kalau disebab kita makhluk ni kena pada dia orang. Nampak tak Pelajar. Belajar tak? Kena pada dia orang, belajar. Ada pun belajar itu bukan kena dia orang. Itu kena pada perbuatannya belajar. Nampak tak? Bahasa Melayu kita kena faham betul-betul. Kalau tak faham saja susah ni. Kena faham betul bahasa Melayu. Pelajar, kata ustaz ni mengajar macam sekolah rendah, belajar. Tak kena faham pun nak terjemah tu tadi. Kena faham tu dulu. Kena belajar grammar balik lah. Tengok. Baik. Maka di sini berkehendak, berkehendak. Tengok. Keadaannya Allah yang berkehendak, ini dengan sifat berkehendak. Melazimi ia keadaan dari itu. Berlazimat, kemestian. Bila keadaan Allah itu berkehendak, maka kemestian itu ada pada sifat iradat. Tengok, dia kalau kita kata keadaan Allah berkehendak semata-mata tak boleh. Dia mesti ada tempat terbit. Terbit mana? Terbit daripada sifat berkehendak tu, sifat iradat tu. Dia ada tempat terbit dia ada, tempat keluar dia. Macam contohlah kita kata duduk berjalan, nampak orang berjalan. Kita berjalan, kita punya mindset apa? Takkan kita kata mindset itu mesti faham. Bila sebut berjalan tu, mesti kena pada diri orang yang berjalan. Takkan berjalan nampak berjalan je, orang tak ada. Pelik. Bila sebut berjalan, mesti dia terbit daripada berjalan. Masak makan sedap ni. Betul kita kata, siapa dia masak hebat dia tanya. Tak ada, sejak terhidang tu tak ada masak. Pelik. Dia tak cakap gitu Mesti ada pemasak dia. Betul orang sebut nama. Pemasak dia ni Haji Ahmad contoh. Dia pergi sama nama. Tu pemasak dia, tukang masak. Tapi tak kira pemasak. Bahasa Melayu kita ni dia banyak, dia tak boleh panggil per semua. Kita panggil tukang masak. Kalau panggil pemasak tu tadi orang kata bahasa Melayu tak pandai mana orang ni. Nampak lagi tu nak pergi nampak tu je. Jadi bila Allah Ta'ala berkehendak, dia mesti ada tempat terbit dia. Berkehendak dengan sifat apa? Sifat iradat. Sifat iradat tadi kita terjemah dengan sifat apa? Berkehendak. Tu kena ingat Baik, tengok. Mustahil. Mustahil ia Allah yang tiada berkehendak. Apa yang tiada berkehendak? Ini ketiada berkehendak. Itu perkara yang mustahil pada akal. Apa maksud mustahil pada akal? Akal kita tak terima kata Allah Ta'ala tak, keadaan Allah tak berkehendak. Kalau tak berkehendak, kita boleh jadi tak? Boleh tak kita dijadikan? Tak boleh. Nak kena macam mana? Kalau Allah Ta'ala kehendak nak jadi macam mana? Kita alam yang ada ni. Sebab dalil dia sebab kita kata ada kita sekarang ni. Dalilnya kata bahawasanya Allah Ta'ala tu ada sifat berkehendak. Nampak dalil dia? Nampak dalil kita nampak dalil ahli nampak. Kalau tak kehendak, boleh ada tak kita sekarang? Tak boleh ada. Tengok, nak dalil akli Tauhid ni dia dalil akli tu dia kuat dengan dalil-dalil akli. Kalau dalil Quran tu, kalau kita nak pergi nampak tu dalil akli lagi. Lepas tu kalau nak debat dengan orang kafir tu, dia tak boleh pakai dalil akli. Bulat-bulat dia kena pakai dalil akli. Dia nampak dia punya tu dalil akli. Baik. Ustaz. Ya.
Kaunuhu ni maknanya keadaan hal. Keadaan ni maksudnya kelakuan Allah Ta'ala. Itu maksudnya kelakuan Allah Ta'ala berkuasa. Keadaan lah. Kita terima keadaan itu berkelakuan, hal. Nanti dia punya sifat manawiah. Maknanya dia yang duduk antara ada dengan tiada. Dia tiada bukan maksudnya ada tu, maksudnya bukan benda wujudi, maksudnya sifat tu ada. Maksud kata menengahi antara ada dengan tak ada ni, saya nak cerita sikit lupa nak cerita orang. Maksud kata menengahi antara ada dengan tak ada, sifat manawiah ni bukan maksudnya ada tu dia sampai peringkat wujudi, kita nampak di akhirat tu, tidak. Bukan kata sampai peringkat makdum, tak ada langsung. Kalau sifat makdum, kita kata sifat salbiah tu apa? Kita ada ternafi permulaan, itu tak ada, mana? Tak ada langsung. Tapi kalau sifat manawiah, dia tak sampai peringkat wujudi. Apa ada? Ada tu wujudi lah. Tulis sikit. Maksud kata menengahi di antara ada dengan tiada. Ada tu dengan mana sifat wujudi. Tulis. Ada tu dengan mana sifat yang wujudi. Sifat wujudi apa dia? Sifat yang boleh kita dapat dengan panca indera yang 5. Itu sifat wujudi. Maksud kata menengahi antara ada tu maksudnya sifat wujudi. Apa sifat wujudi? Maksud sifat wujudi sifat yang boleh kita nampak dengan panca indera. Dan juga menengahi antara ada dan tiada. Tiada tu apa? Makdum. Apa makdum? Benda tak ada. Kita nak kata sifat tu tak ada langsung, tak juga. Maksudnya martabat dia tak sampai peringkat ada betul-betul. Maksud ada tu apa? Kena pada diri sifat balik, tidak. Itu maksud kata ada tu maksudnya sifat yang wujudi. Jadi kalau di akhirat kita nak dapat sifat manusia tak boleh. Hanya sifat ma'ani dia, kalau tak buka hijab kita boleh tengok. Tapi kalau sifat manusia dia tak sampai peringkat ada betul-betul nampak. Contoh gini, kita cakap tadi gam dengan bulu dengan berkertas. Jadi gam tu bukan ternampak, gam tu nampak betul-betul tak ada. Tapi tahu dekat. Bukan kata gam tu tak ada langsung. Mana gam tak nampak apa? Ada. Dalil apa? Sebab dekat. Boleh tak kita kata yang gam tu kita manusiakan sebagai perantara? Perantaraan? Gam tu kita panggil perantaraan, menengahi. Itu maknanya sifat manawi ini dia sifat perantara. Perantaraan. Sifat perantaraan ataupun sifat yang menengahi. Menengahi itu bahasa orang dulu Kalau dulu kalau Kedah dia menengahi, kalau ni tapi yang Kedah duk KL dekat perantara. Dia lama duk KL, lepas hilang masa Kedah. Jadi kalau Dr. Salih dia apa? Dia tak dekat perantara. Duk menengahi kata gitu. Ingat Kedah. Lupa lah masa Kedah habis lah. Dia sampai translate ke bahasa KL balik. Duk cakap menengahi tak faham ni, perantara apa faham. Jadi orang KL terus. Wow dia ada. Habis itu. Jadi perantara. Apa sebut perantara pun faham Kita sebut sekampung lah ni. Kita sebut sekampung lah ni Maksud perantaraan, maksud perantara. Mana menengahi. Dia duduk tengah-tengah. Bukan kata sampai ada langsung, ada betul-betul, tidak. Nampak dengan mata kepala, tidak. Nak kata tak ada langsung, tapi lekat. Contoh tadi lah. Yang tadi ni gam tadi gam menengahi di antara buluh dengan kertas. Maka lekat tu tengok, nampak gam, tidak. Bukan nampak betul-betul gam dia, tidak. Bukan kata tak ada langsung gam, tidak. Dia duduk di celah-celah menengahi. Ada pun perantara. Itu masa baru saya dapat ni Okay, baik. Itu dia. Qala al-musannif rahimahullah, mustahil ia Allah yang tiada berkehendak. Jadi yang tiada ada sifat berkehendak. Mustahil berakal. Hanya wajib yang berkehendak selama-lamanya. Apa maksudnya? Hanya wajib ada sifat iradah itu selama-lama. Sifat iradah itu yang ada selama-lama di zat Allah tu. Ada pun perantara tadi kita panggil keadaan, kelakuan. Keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Bila Allah Ta'ala sifat berkehendak, maka dia berkehendak. Kita sebut maka dia berkehendak tu bagi sifat maknawiah. Contoh kita kata Allah Ta'ala tu ada sifat kudrat.
Bila Allah Ta'ala tu ada sifat berkuasa, laziman apa? Kemestian apa? Maka Allah Ta'ala tu berkuasa. Itu berlaziman tu. Bila kita kata Allah Ta'ala ada sifat berkehendak, berlaziman Allah Ta'ala tu berkehendak dengan sifat berkehendak. Sifat ilmu itu juga. Bila kita kata Allah Ta'ala tu mengetahui, ada sifat pengetahuan, lazim kemestian apabila Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan, maka Allah Ta'ala tu, keadaan Allah Ta'ala tu keadaan Allah tu mengetahui. Keadaan Allah mengetahui dan kita pakai sifat ma'nawiyah. Sebab fungsi sifat ma'nawiyah nak melekatkan sifat ma'ni di zat Allah. Itu kalau tadi bahas baik tengok. Ingat senang punya payah pula. Payah juga, ingat senang. Dia main puasa ni pening juga Dia pening tak apa lagi, dia puasa pula dah. Kita belajar untuk puasa pula. Allah jam tu. Tengok. Allah Akbar, tengok. Dia pahala besar kita nak ngaji masa ni. Tak lebih-lebih lagi 10 hari terakhir ni lagi. Berganda pahala kita. Ni duduk dalam 10 hari terakhir ni. Iktikaf dalam masjid pula dah. Iktikaf pula dah. Allah. Nikmat dulu ngaji pasal itu dengan tulisan itu sampai pukul 6 suku, pukul 6 lebih dah berhenti. Tak lah habis tu orangnya tu tak lah dia lain orang mengajar dengan orang belajar ni. Dia beritahu sedap ustaz mengajar tak sedap juga. Maksudnya yang belajar tu dia penat sikit. Kenapa? Sebab nak bagi faham. Dia guna otak. Sebab dia tauhid guna otak. Dia bukan dia panggil teori, bukan benda teori. Teori ni fiqh. Teori apa kita dengar tu kita boleh. Dia tak main otak. Dia tak main guna akal nak fikir. Tapi tauhid kena fikir. Tengok. Dalil mana tuan? Dalil tengok. Mudah kali pertama daurah nampak ramai sikit. Contoh kedua qaidah. Betul tengok baru dia 2 minggu depan nampak ramai sikit. Lepas tu hak regular pun qaidah. Dia payah juga dia payah letih. Kita tak nafikan betul. Memang dia letih sikit. Dan kita kena guna akal, kena fikir. Dia tak, kalau tak fikir dia tak boleh belajar dengan tauhid. Saya cakap awal kalau kita tak berfikir, kita buat bodoh je, kita tak dapat. Tapi kalau kita berfikir tu dia terasa kesakitan dia lah. Allah letih. Dia rasa letih. Tengok. Habis. Dan kaunuhu aliman, erti kaunu kealiman, keadaan Allah Ta'ala, keadaannya Allah yang tahu. Apa yang tahu? Yang mengetahui. Tulis itu. Yang mengetahui dengan sifat pengetahuan. Pengetahuan tu kena pada diri sifat. Pengetahuan tu ada mengetahui tu takluk dia. Macam tadi lah, perjalanan tu kena pada diri orang. Berjalan tu kena pada takluk dia, perbuatan. Nampak lagi saya nisbah pada makhluk tu berapa tuan-tuan nak bagi nampaknya. Nak bagi contoh tu kita buat kita buat tamsil tadi tu, contoh tadi tu nak bagi nampak sifat Tuhan tu. Baik, tengok. Melazimi ia akan ilmu ini, berlaziman kemestian lah ia keadaan tadi tu, keadaan Allah yang mengetahui tadi tu, akan ilmu ini, akan sifat ilmu, akan sifat ilmu. Tu habis tu, tak perlu terang sebab sama tadi. Mustahil ia yang jahil. Apa dia? Mustahil ia Allah tu, keadaan Allah Ta'ala yang jahil. Tulis itu, dan tambah sikit tu. Ini yang jahil apa? Keadaan Allah yang jahil itu dikatakan mustahil. Apa mustahil? Akal tak boleh terima kata jahil bagi Allah itu. Keadaan Allah yang jahil itu dikatakan mustahil. Hanya wajib yang tahu, hanya wajib keadaan Allah itu yang mengetahui selama-lama, yang mengetahui dengan sifat pengetahuan itu selama-lama.
Itu yang ada sifat di zat Allah Ta'ala tu selama-lama tu. Itu dia. Dan kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah itu yang hidup, yang hidup dengan sifat penghidup, dengan sifat penghidup tu. Dia main otak semua ini, saya puas letih. Dia main otak. Dia ingat orang belajar ya, rupanya orang mengajar pun letih. Sebab tu dulu Tok Isali kata gini, cukup lah letih lah. Tok Isali dia biasa cakap, saya dengar dia tu pun berhenti dulu kata berhenti dulu, biasa letih kata. Sebab apa? Rupanya mengajar pun main otak lah. Tapi pahala mengajar sebab apa kita belajar dalam Ramadan ni? Sebab ilmu tauhid yang tinggi, maksudnya pembahasannya payah. Jadi apabila kita banyak fikir, maka banyak pahala kita. Jadi macam tu, kaedah dia gitu. Tu. Baik, sikit lagi. Melazim keadaannya Allah yang hidup dengan sifat penghidup tadi. Melazimi apa maknanya? Kemestian. Kita terima macam mana ni? Bahasa Melayu yang, kalau bahasa Melayu sikit ni. Dah saya tanya lagi lah. Tanya orang Kedah kat mana kita okey, tanya orang Kedah ni. Dah. Maksudnya melazimi tu kita nak terima apa bahasa yang kita mudah. Saya cakap kemestian tapi dia takut orang bahasa kampung kemestian. Maksudnya apa kita nak cakap? Kebiasaan. Kebiasaan tu macam takut tidak adat pula. Maksudnya mestilah. Maksudnya kebiasaan ni boleh kita terima kebiasaan, tapi kebiasaan tu mana kemestian? Boleh juga. Bukan kebiasaan dengan adat tu tidak. Tak terima apa sebenarnya ajar. Ni semua kerja dalam bandar ni kena tanya. Saya tak bisa kerja bandar, kena tanya lah. Kita duduk ngajar sekampung lah. Duduk di KL, lahir KL. Lahir KL, bukan orang kampung saya. Tapi duduk kampung, habis bahasa kampung buat datang KL. Bahasa Tani, Kedah, Kelantan habis, semua campur habis. Rojak saja. Mari tengok. Tu. Tengok kat dalam Google. Google is my friend. Takut dia boleh terjemah pun mana. Melazimi tu apa? Melazimi, lazim ni bahasa Arab. Lazim. Berlaziman. Itu bahasa Arab. Orang kita cakap berlaziman juga kadang-kadang. Tapi orang kita tak boleh nak terjemah berlaziman. Dia faham. Faham berlaziman, faham? Faham ni? Kau tak faham, kacau Mari tengok. Kebiasaan. Mesti. Betul kena kat saya. Kena kat kampung juga. Mestilah mesti tu. Saya dah terjemah mesti tu kita ambil daripada Tok U juga tu. Mestilah apa je? Lazim bahasa Arab kan? Lazim bahasa Arab. Lazim ni pun. Lazim tak? Tak, Khalid. Apa? Khalid. 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 Ya, Khalid. Ya, Khalid. Khalid. Ghalib kebiasaan. Ghalib bahasa Arab tu ghalib. Tengok. Yang mesti ada mestilah, eloklah. Kenakan saya dah bahasa kampung. Bahasa kampung. Mestilah kena mudah mestilah. Susah tak nak terjemah. Tauhid ni dia kadang ada istilah tak boleh terjemah tapi kita faham dia. Dia tauhid ni tauhid kadang kita faham istilah tu. Tapi tak boleh nak terjemah. Upaya juga tu. Banyak tak terjemah saya kata kita faham faham tapi nak terjemah tu tak boleh. Dia kena faham tak istilah. Kita kata okey, lazim apa? Lazim ni bila Tuhan kita cerita benda tu, bila kita cerita benda baru kita faham. Tapi kalau kita tak cerita benda tadi, kita tak faham. Sebab lazim mesti apa mesti tak faham juga. Kena dia cerita okey, bila ada sifat kudrat tu, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa. Maksudnya keadaan Allah Ta'ala berkuasa menjadikan sesuatu tu. Kita kata keadaan tu lah kita panggil melazimi. Lepas tu kita faham, okey saya faham. Okey, cuba terjemah melazimi apa? Mesti tak ada terjemah. Dia akan cerita benda tu juga. Dia macam istilah sains juga. Kadang tu tak boleh terjemah. Contoh kita kata steering. Apa steering? Tempat apa kita panggil apa bahasa Melayu? Lepas tu kita cakap steering tu apa?
Stereng ialah satu benda yang diletakkan di sini. Kita terjemah itu panjang tu, itu kan terjemah tu. Stereng ialah satu benda bulat yang diletakkan di tempat pemandu. Itu bertakrif tu. Bahawa kita faham, nampak tak? Tapi nak terjemah betul-betul boleh tak? Dia tak boleh, dia faham saja. Betul, ada benda kita boleh kita faham, ada benda kita boleh faham istilahnya. Semua mana-mana gitu. Dulu tengok, sebelum ada SOP. Dulu ada SOP. Cuba tanya orang kampung SOP, dia tahu apa SOP? Dia kata SOP ni, dia nak jawab nak terjemah yang bahasa dia tak tahu. Tapi tahu SOP ni, dia kalau ada ni kena ada SOP ni kena ada undang-undang. Dia terjemah bulat-bulat, dia terjemah macam tu je. Kita faham, okey faham. Nak pergi masjid tu kena ada SOP kan? Apa SOP kan? Terjemah payah pula dia cakap SOP ni macam ni. Dia tak terjemah, nampak? Bukan terjemah bulat-bulat, dia terjemah secara apa? Pemahaman je. Nak terjemah bulat-bulat tak boleh. Kalau dalam istilah agama ya, ada definisi dari segi luar bahasa, dari syarak, istilah. Istilah tu yang payah tu. Lubang tu tak apa. Lubang macam tadi lah. Lazim apa? Mesti. Habis mesti tu apa? Siap dulu lah. Dia tanya balik. Lepas tu kita kata apa dia? Mesti ni kena cerita sifat kudrat. Baru kita cerita baru kita faham. Nampak tak? Dia kena cerita yang istilah tu. Nak bagi translate betul-betul terjemah balik bahasa tak boleh. Dia ada tempat-tempat serta boleh kita terjemah. Kena ingat baik habis. Tu. Mustahil ia Allah yang mati. Mati itu perkara yang mustahil. Hanya wajib yang hidup ini, hanya wajib keadaan Allah itu hidup. Tambah sikit, dengan sifat penghidup. Dengan sifat penghidup selama-lama. Itu selama-lama tu sifat penghidup tu. Bukan menghidup tu selama-lama, tidak. Penghidup tu. Baik, tengok. Dan kaunuhu sami'an. Dia benda sama je. Artinya keadaannya, keadaan Allah yang mendengar. Macam tadi, mendengar dengan sifat pendengar. Mendengar dengan sifat pendengar. Melazimi ia akan sifat sama. Apa sifat sama? Iaitu sifat pendengar. Maksudnya apa? Tengok. Bila Allah Ta'ala tu ada sifat sama, sifat pendengar, maka berlaziman keadaan Allah Ta'ala itu mendengar. Nampak Maka keadaan Allah Ta'ala itu mendengar. Nampak lagi keadaan Allah Ta'ala itu mendengar. Mendengar dengan sifat apa? Sifat pendengar. Sebenarnya kalau kita tak sebut mendengar sebenarnya kita boleh faham, tapi takut kita keliru. Mendengar dengan pendengar tu sama. Sebenarnya tak sama. Apa pendengar tu kena pada diri sifat ma'ani tu. Nampak? Baik. Akan sifat sama, ni lain sikit, yang berdiri kepada zatnya. Tulis yang ada di zatnya, zat Allah. Itu maksudnya yang berdiri itu maksud yang ada di zat Allah. Maksudnya sifat sama itu dia melekat ataupun yang ada di zat Allah. Jadi nak melekatkan, seolah-olah nak melekatkan sifat sama itu di zat Allah Ta'ala, dia kena ada satu sifat lagi, dia panggil sifat ma'nawiyah, yang kita panggil kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Baik. Mustahil ya Allah yang tuli ni, keadaan Allah Ta'ala yang tuli itu dikatakan mustahil. Hanya wajib yang mendengar hanya wajib keadaan Allah Ta'ala itu yang mendengar selama-lamanya. Maksud mendengar sini maksudnya apa? Mendengar dengan sifat pendengar. Tulis itu melihat, mendengar dengan sifat pendengar.
Sifat pendengar tu dah ada selama-lamanya. Dan kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah yang melihat. Ini yang melihat dengan sifat pelihat. Lepas tu kita terjemah sifat pelihat tu sifat apa? Sifat basar. Bila sebut sifat basar, kita terjemah pelihat. Yang melazimilah keadaan tadi tu, keadaan melihat tadi tu akan sifat basar. Sifat basar tadi yang berdiri kepada zatnya, jadi yang ada di zatnya, zat Allah. Jadi sifat makni itu ada di zat Allah. Itu dia. Mustahil ia Allah yang tuli, keadaan Allah yang tuli. Ini tak ada payah. Nanti muka surat 5 tu yang payah sikit. Mustahil ia Allah yang, bukan tuli tu, buta kan, buta. Mustahil ia Allah yang buta. Buta tu dikatakan perkara yang mustahil. Hanya wajib yang melihat, hanya wajib keadaan Allah Ta'ala tu yang melihat dengan sifat pelihat. Tulis siap-siap. Dulu saya duduk ngapal itu, bukan ngapal tu kena faham dulu lah. Terjemah. Sebab kata melihat dan pelihat lain kan? Lain. Lepas tu kita bezakan tadi tu melihat dan pelihat. Baik, satu lagi. Dan kaunuhu mutakalliman, artinya kaunu mutakalliman tadi, keadaannya, keadaan Allah yang berkata-kata. Ini berkata-kata dengan sifat perkata. Berkata-kata dengan sifat perkata. Yang melazimi ia keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata tadi akan kalam, akan sifat kalam. Sifat kalam itu sifat apa? Sifat berkata tu lah. Akan sifat kalam yang berdiri, yang ada kepada zat, yang ada di zat. Kepada mana? Di zat. Mustahil ia Allah yang kelu. Itu mustahil. Hanya wajib yang berkata-kata selama-lamanya. Maksudnya apa? Hanya wajib Allah Ta'ala itu, keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan sifat perkata selama-lamanya. Sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala itu selama-lamanya. Habis itu. Sikit lagi. Adapun dalil sifat maknawiyah itu, maknawiyah ini, mana dalil mana? Iaitu dalil sifat ma'ani yang telah lalu sebutnya. Baik, mana dalil? Dalil senang kan? Tengok contoh kita ambil. Dia kata dalil itu sama seperti dalil sifat ma'ani. Baik, bila kita sebut keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, dalilnya apa? Kalau Allah Ta'ala tak berkuasa, maka dia jadi lemah. Itu dalil. Kalau dalil nakli, dalil nakli, Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sama dengan dalil sifat ma'ani. Dalil semua sifat ma'ani itu sama dengan sifat ma'nawiyah, samanya. Sebab kata sama? Sebab dia benda berlaziman. Nampak? Dia benda berlaziman. Sebab apa? Sebab ma'nawiyah itu dia terbit daripada ma'ani. Sebab tu dalil dia benda sama je. Sebab tu dia tak sebut. Nampak lagi kan? Sebab tu dia tak sebut. Baik. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala itu berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia, meninggalkan mungkin. Apa harus? Sifat yang harus bagi hak Allah. Sifat yang harus bagi sifat Allah itu apa dia?
Berbuat tiap-tiap mungkin apa ya? Jadi mengadakan tiap-tiap mungkin itu maksud berbuat. Mengadakan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan yang mungkin ini, atau meninggalkan berbuat tiap-tiap mungkin. Maksudnya apa bagus? Boleh Allah Ta'ala nak menjadikan mungkin. Mungkin itu apa mungkin? Tanya dulu. Apa mungkin? Mungkin itu apa? Maybe. Oh, bukan maybe. Mungkin tu apa? Sialah. Nak habis dah. Tak jawab ya. Mungkin tu apa? Ni. Mungkin apa? Oh, tak tahu. Saya dah habis jam dah. Mungkin apa ni? Ya, Sri? Ada atau boleh tidak ada. Yalah, apa maksud mungkin tu? Yang tu makhluk. Allah Akbar. Mungkin tu makhluk. Bukan mungkin maybe. Allah, maybe boleh jadi bukan gitu. Mungkin dalam ilmu tauhid dia tu makhluk. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Sebab tu kita kata harus bagi Allah Ta'ala sifat dia harus. Boleh nak menjadikan makhluk, boleh nak meniadakan makhluk. Itu maksudnya. Lawan bagi sifat harus apa? Tiada harus. Apa tiada harus? Itu contoh. Seperti wajib atau mustahil. Maka kita kata Allah Ta'ala itu wajib dia menjadikan mungkin. Itu perkara yang mustahil. Kita kata apa? Allah Ta'ala itu mustahil dia nak menjadikan makhluk. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala menjadikan makhluk dan meniadakan makhluk itu dikatakan perkara yang harus. Itu harus, bukan kata wajib, bukan kata mustahil. Maka iaitu apa? Iaitu dikatakan tiada harus tu. Maka iaitu tiada harus tu, ini wajib atau mustahil tu. Kita kata Allah Ta'ala wajib bagi menjadikan makhluk. Kita kata mustahil bagi Allah Ta'ala menjadikan makhluk tu. Dikatakan mustahil. Dikatakan perkara itu mustahil juga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menjadikan makhluk dan meninggalkan menjadikan makhluk, itu dikatakan harus. Maka kalau kita kata lawannya tu apa? Wajib Allah Ta'ala menjadikan makhluk, itu perkara yang mustahil. Ataupun kita kata mustahil Allah Ta'ala nak jadikan makhluk, tak boleh. Mustahil ini maksud tertegak. Itu kita kata mustahil pada akal juga. Iaitu mustahil tiada harus itu. Hanya harus selama-lamanya. Apa maksudnya? Hanya sifat yang harus itu bagi Allah itu selama-lamanya. Hanya sifat Allah Ta'ala itu yang harus selama-lamanya. Itu maksud dia. Habis itu sampai tempat stesen dia dah. Berhenti situ dulu lah. Nak puasa ni rehat-rehat dulu. Bagi faham lepas-lepas. Bukan apa? Bagi faham yang lepas-lepas. Kita orang ni lepas. Bukan begitu faham itu Lama bagi faham yang lepas-lepas. Oh, satu lepas. Biar. Bukan gitu. Fahamkan benda yang kita belajar dulu. Tu. Nanti kita sambung lagi lepas raya. Nanti tengok kitab ni. Tengok tu dua siri lagi dah. Satu khatam. Dah tengok tu dua siri lagi, maksudnya dua siri maksud 4 pertemuan lah. Maksudnya pagi 2 kali tu. Satu lagi minggu tu pagi 2 kali. Betul ya? Betul. Tauhid tu baik kena bagi khatam. Wallahu a'lam. Asal letih sikit lah ni sifat kalam ini. Sampai nak naik asal jadi apa? Sebelum nak batal tu sejuk demam, sejuk panas. Ini mungkin kat dapat peluh sikit. Peluh apa? Duk fikir banyak jadi peluh lah. Wallahu a'lam. Jadi saya minta maaf tuan kalau ada salah dan silap terkasar bahasa saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا